Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan buat ulang kaji yang melibatkan bab 3 lah. Okay? Sebab tadi saya bela-bela buku teks, saya tengok soalan soalan dalam buku teks ni. Okay? Sebenarnya apa nama latihan sumatif kot. Okay? Yang paling last tu mungkin ada soalan esei. Okay? Ada soalan esei dan saya rasa kamu pun dah lama tak exam, saya rasa kamu mungkin dah lupa lah macam mana cara jawab soalan esei yang melibatkan yang jadual tu. Okay, so kita akan tengok hari inilah. Okay, cara teknik menjawab soalan yang melibatkan jadual tu lah. Okay, so seperti biasa, okay, sebelum kita mula, saya bagi soalan untuk hari ini. Okay, soalan saya hari ini adalah berikan saya definisi hukum Newton pertama dan definisi inersia. Okey, berikan kepada saya definisi hukum Newton pertama, okey, dan definisi inersia. So tulis definisi hukum Newton pertama ialah apa. Kemudian definisi inersia ialah apa. Okey. So kita tengok slide seterusnya. Oh, sebelum tu jangan lupa tulis jawapan kamu dalam ruangan komen tu lah beserta nama dan kelas. Okey, slide seterusnya. Okey, ini adalah soalan pada muka surat 132. Okey, muka surat 132. Okey, buku teks kamu lah. Okey, ini adalah soalan nombor 5. Kita fokus pada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ini sebenarnya adalah contoh soalan kertas 2 bahagian B lah. Okey, antaranya lah. Ini contoh soalan yang 20 markah. Okey, jadual yang ini. Soalan nombor C dengan D ni adalah soalan 20 markah. Okay, biasa soalan A ni 1 markah. Soalan nombor B ni pun biasanya 1 markah saja. Okay, so semuanya ada, bukan 20 markah. 10 markah. Soalan C dengan D ni adalah soalan 10 markah. Okay, so kita abaikan yang soalan C ni. Okay, sebab saya nak tengok soalan nombor 5 ni. So kita tengok soalan nombor 5. Rajah 6 menunjukkan 4 jenis penggoreng elektrik A, B, C dengan spesifikasi yang berbeza. Okay, kaji spesifikasi keempat-empat penggoreng elektrik itu dari aspek yang berikut, iaitu unsur pemanas, lilitan dawai pemanas, bilangan bilah kipas dan juga fuse yang sesuai. Okay. So, penggoreng elektrik ni air fryer itulah. Okay. Kalau kamu biasa dengar yang air fryer tu, itulah penggoreng elektrik yang kita goreng tanpa minyak. Okay. Tengok soalan dia. A. Apakah fungsi fuse dalam alat penggoreng elektrik? So, fuse ini mungkin kamu ramai tak tahulah. Okay. Kalau kamu ada belajar KH dulu, tapi kamu best RPT saya tak sure sama ada fuse ini ada dalam syllabus kamu atau tidak. Okay. Fuse ini fungsinya adalah untuk memutuskan litar bila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Okay. Fungsinya adalah untuk memutuskan litar, okay, jika terdapat arus yang melebihi. Contohnya lah, fuse ni dia boleh tahan 1 ampere saja misalnya. Jadi bila ada arus yang mengalir 1.1 ampere, so fuse itu akan terbakar. Okay. Bila dia terbakar, dia akan memutuskanlah aliran arus elektrik itu. So bila terputus, arus tidak mengalir. Okay. Mungkin kamu biasa dengar perkataan short circuit. Okay. Kalau kamu biasa dengar perkataan short circuit, okay, short circuit ni bermaksud kata berlakunya lebihan arus yang mengalir, okay, menyebabkan berlakunya short circuit, menyebabkan rumah kamu boleh terbakar lah. So ini penting fungsi fuse. Okay, fungsi fuse tu dia mematikan arus, dia ataupun mematikan litar bila arus berlebihan bila ada arus elektrik yang berlebihan melaluinya. Itu adalah fungsi fuse. Okay, fuse ini dicipta untuk dimusnahkan lah, bukan untuk tahan lebih lama. Okay, soalan B. Okay, dia ditanya apakah maksud 240 volt 1500 watt yang dilabelkan pada setiap penggoreng elektrik. Okay, so maksudnya adalah, okay, 1500 joule tenaga digunakan setiap 1 saat jika disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okay, saya dah suruh dah kamu hafal ni. Okay, kamu hanya perlu tukar nombor yang mula-mula saja. Kamu kena hafal joule setiap 1 saat jika disambungkan pada 240 volt. Kamu hanya perlu tukar nombor yang awal-awal itu sahaja. Saya dah explain dah hari tu. Okay, dalam subtopik berapa saya tak ingat lah. Tapi saya rasa dalam minggu lepas minggu lepas ataupun yang subtopik 3.3 lah. Okay, soalan yang ketiga C. Okay, ini yang kita nak fokus lah. Okay, bincangkan spesifikasi antara 4 jenis penggoreng elektrik untuk memasak makanan dengan cepat dan selamat. Okay. Kemudian disuruh tentukan jenis penggoreng elektrik yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. Okay.
Untuk soalan C ini, okey. Soalan C, kalau kamu dapat sini makanan dengan cepat dan selamat, okey, so automatik lah dekat sini. Perkataan cepat dan selamat itu kamu tidak boleh guna. Okey, perkataan cepat dan selamat ini kamu tidak boleh guna. Okey, cepat ni, selamat ni kamu tak boleh guna sebab dah ada dalam soalan. Okey, ini berdasarkan saya punya pengalaman jadi pemeriksa hari itulah. Okey, itu tahun 2020. So kalau ada dalam soalan, maksudnya kamu tak boleh guna perkataan itu. Okey. So kita tengok yang pertama. Dia saya jumble-kan dia. Okey, so kita tengok mula-mula adalah dari segi lilitan. Okey, lilitan ni merujuk pada lilitan unsur pemanas lah. So kita tengok lilitan dia. Okey, lilitan dia. So kita boleh tengoklah. Okey, ini sedikit, ini banyak, ini banyak. Jadi, so kamu kena pilihlah mana lilitan yang paling sesuai. So kat sini kamu kena faham. Okey, kalau bilangan lilitan itu sedikit, maksudnya wayar itu adalah pendek. Okey, kalau lilitan itu banyak, maksudnya wayar itu adalah panjang. So, kamu kena ingat untuk menghasilkan unsur pemanas, saya pernah cakap hari itu, untuk menghasilkan unsur pemanas, okey, wayar itu mesti mempunyai rintangan yang tinggi. Okay? Ada 4 faktor. Okay, kamu ada 3 lah hari tu. Okay, 3 faktor yang mempengaruhi rintangan satu dawai ataupun suatu konduktor. Yang pertama adalah panjang. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah diameter wayar dia. Okay? Saya rasa macam 4. Satu lagi. Tak apalah, satu lagi nantilah. Okay, tapi dalam kes ini, ini melibatkan panjang wayar. So, lilitan ini kamu kena fikirlah mana satu yang mempunyai, sebab kita buat pemanas. So, mana satu lilitan kamu perlu banyak ke kamu perlu sikit untuk menghasilkan rintangan yang tinggi. So, alasan kat sini, alasan untuk lilitan ini adalah rintangan yang tinggi. Okay, alasannya adalah rintangan yang tinggi. So, kamu kena pilih lilitan tinggi, lilitan tinggi. Lilitan sedikit ke atau lilitan banyak? Okay, lilitan sedikit merujuk kepada wayar yang pendek. Okay, lilitan yang banyak merujuk kepada wayar yang panjang. Okay, alasan dekat sini adalah rintangan yang tinggi. Okay, seterusnya kita tengok unsur pemanas. Okay, unsur pemanas dalam konteks soalan ini adalah dia merujuk kepada bahan ni lah. Ini ada nikrom, konstantan dan juga nikrom. Okay, so yang paling bagus untuk unsur pemanas adalah nikrom. Okay, adalah nikrom. Itu adalah yang paling bagus untuk buat unsur pemanas. Okay, kenapa? Okay, alasannya adalah rintangan yang tinggi. Okay, rintangan yang tinggi. Okay, kalau kamu bagi nama bahan, okay, alasan kamu mesti rintangan yang tinggi. Okay, so kalau kamu perasan kat sini, alasan nombor 1 dengan nombor 2 kamu ni sama. Ini tadi pun rintangan tinggi, bawah ini pun rintangan tinggi. Jadi jangan risau. Okay. Untuk dalam fizik, okay, walaupun alasan sama, masih lagi ada markah. Okay, masih lagi ada markah. Okay, seterusnya adalah fuse. Okay, untuk fuse, okay, fuse ini soalan dia tricky sikit lah. Okay, apa yang kamu kena buat, pertama sekali adalah kamu kena kira jumlah arus ini. Okay, jumlah arus untuk semua air fryer ni. Yang ini nilai ni bagi dah kadar kuasa. Okay, kalau kita tengok semua kat sini kadar kuasanya semuanya adalah sama. Okay, so apa kamu kena buat? Kamu kena kira dulu rumus arus elektrik. So P sama dengan IV. So kamu nak cari I. So nak cari I maksudnya P bahagi V. Okay, so P bahagi V. So nilai P nya adalah berapa? Nilai P nya adalah 1500. Okay, nilai V nya adalah 240. So, bahagilah 1500 bahagi dengan 1500 bahagi dengan 240. So, kamu akan dapat satu nilai. Okay, bila dapat satu nilai itu, kamu akan tengok fuse mana yang nilainya tak melebihi. Contohlah, nilai kamu dapat 9 misalnya. Kalau contoh ya, kamu dapat 9 misalnya. So, fuse yang kamu kena pilih adalah mesti fuse yang nilainya hampir dengan nombor 9. Okay, hampir dan kurang. Jangan lebih. Hampir dan kurang. Contohnya kalau 10. Kalau 9 yang paling ideal kat sini 10 lah. Okay, sebab dia hampir dan dia kurang daripada 10. Nombor 8 boleh pilih tak? Tak boleh. Sebab nombor 8 tak boleh? Sebab walaupun dia hampir dengan nombor 9, tapi dia dah lebih daripada nombor 8.
Tapi nombor 8 ni kurang daripada nombor 9. Okay. So kalau kamu dapat sini 9 ampere misalnya, saya bagi contoh ini 9 ampere. Jadi apa kamu kena buat? Kamu kena cari fuse yang nilainya lebih besar sedikit daripada nilai 9. Okay. Kena cari yang lebih besar sedikit. Jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil sangat. Okay, tak boleh. Okay. Nah, saya harap kamu faham dah ni. Okay. Sebab dalam bab ini saja soalan yang berjadual ni ada calculation. Okay. Bila suruh pilih fuse memang kamu kena kira. Okay. So guna rumus P sama dengan IV. So I sama dengan P bagi V. So bagilah 1500 bagi 240 kamu dapat satu nilai. So cari nilai fuse yang nombornya adalah besar sedikit daripada arus elektrik yang kamu dapat kat sini. Macam contoh saya bagi kat sini saya dapat 9 ampere. Ini contoh 9 ampere. So kat sini kita boleh tengok nombor 10 adalah yang paling hampir. Dalam nombor 10 adalah paling hampir yang lebih besar daripada 9. So kamu cari sendirilah. Alasannya maaf batuk pula. Alasannya adalah macam mana saya nak cakapnya? Arus elektrik yang terhasil tidak melebihi dengan nilai fuse. Itu dia, arus elektrik yang terhasil tidak melebihi nilai fuse. Okey, arus elektrik yang terhasil tidak melebihi nilai fuse. Iaitu berapa? Bagi tahu berapa nilai kamu dapat dekat sini. Okey. Last kali bilangan bilah kipas. Okey, biasanya soalan kalau bilangan bilah kipas dari dua je option dekat lah. Okey. Banyak atau sedikit, dan selalunya dalam fizik memang kita nak yang banyak. Okey, memang kita nak yang banyak. So apa alasan dia? Okey, sebab saya dah bagi dekat ciri-ciri kat sini. So alasannya kamu fikir sendirilah. Kenapa kamu rasa kipas ni bilah dia perlu banyak? Okey. Ingat ya, ini adalah air fryer, penggoreng elektrik. So apa kamu rasa fungsi kipas ini sebenarnya? Okey, fikir-fikirkanlah. Okey, kemudian D, tentukan jenis penggoreng elektrik yang paling sesuai. So kamu kena tengoklah. Kamu dah kaji semua ni. So kamu tengok ciri-ciri ni mana yang paling menepati. Okey. Penggoreng elektrik mana yang paling menepati? A ke B ke C ke D? So pilihlah mana-mana. Okey, so bila contohlah saya bagi contoh. Saya pilih A kerana apa? So tulislah apa ciri-ciri A tadi. Okey, apa ciri-ciri A tadi? Ataupun senang cerita, kamu salin balik yang ini. Saya pilih C kerana salin balik semua ciri-ciri ini. Okey. Boleh ya? Okey, kamu salin saja semula. Okey. Kalau kamu takut salah, ciri-ciri ini salah, so kamu salin balik apa yang ada pada A ini. Okey, kalau dia punya jawapan A lah, kalau jawapannya B, B, kalau dia C, C, kalau dia D, D, so pilih mana yang paling sesuai. Biasanya kalau kamu semua ni dah betul, pilihan kamu jarang salah lah. Okey. Kalau salah tu mungkin sebab cuai. Okey. Kita tengok soalan 6. Okey, soalan 6 ni pun sama. Okey, ini adalah contoh soalan kertas 2. Okey, bahagian C juga. Okey, kertas 2 bahagian C. Okey, ibu anda baru saja mengubah suai dapur rumahnya dengan konsep dapur moden. Bagi melengkapkan dapurnya, dia meminta anda membeli dapur elektrik yang membolehkan makanan dipanaskan dengan cepat dan dapat menjimatkan tenaga elektrik. Nombor 2 menunjukkan pilihan dapur elektrik dan ciri-ciri alat pemanasnya. Okey, kalau kamu perasan soalan tadi dengan soalan ni, dia suruh kamu pilih. Okey, so bahagian C ini, bukan bahagian C ni, bahagian B. Ini bahagian B sebenarnya. Okey, bukan bahagian C, ini bahagian B. Okey, ini adalah bahagian B. Okey, kalau kena pilih, ini adalah bahagian B. Saya dah confused pula. Okey, BSM ini soalan bahagian C. Okey, tapi dalam KSSM ini adalah soalan bahagian B. Disuruh kamu pilih. So, dia bagi jadual 2. Okey, ada beberapa pilihan dapur elektrik dengan ciri-ciri alat pemanasan. Kat sini kita tengok ada 4 ciri. Yang pertama adalah kerintangan, kadar kondaksi haba, takat lebur, kadar pengoksidaan. Okey, so kadar pengoksidaan ni dia punya nama lainnya adalah kadar pengaratan lah. Okey, kamu ada belajar dalam kimia, kalau kapur itu teroksida, maksudnya kapur itu berkarat. So kadar pengoksidaan ini merujuk kepada kadar pengaratan. Okey, so kita bincang soalan antara 4. Okey, tentukan yang lebih kurang sama macam tadi lah. Okey, ini adalah soalan A.
Ini adalah jawapan bagi soalan B lah. Okey, so yang pertama adalah kerintangan. Okey, kita kena ingat. Okey, kita nak buat apa kita panggil tu dapur elektrik kan. Okey, kita nak buat dapur elektrik. So kalau nak buat dapur elektrik dia maksudnya kita memerlukan haba. So untuk menghasilkan haba yang banyak ataupun haba yang tinggi, kuantiti haba yang tinggi, so apa yang kita perlu adalah rintangan yang tinggi. Okey, apa yang kita perlu adalah rintangan yang tinggi. Okey, sebab kita memerlukan kerintangan yang tinggi. Kalau kerintangan tinggi maksudnya rintangan yang adalah tinggi. Tapi dalam kes ini dia berbeza lah. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok kat sini. Jaranglah soalan macam ini. Dia dah bagi kat sini dah kerintangannya adalah dah bagi takkan suruh sebagai 20 darjah Celsius. Okey, 20 darjah Celsius. Jadi kat sini, okey, 20 darjah Celsius tu kita boleh anggap adalah nilai yang agak tinggi lah. Okey, kerintangan logam pada suhu 20 darjah Celsius, 20 darjah Celsius tu adalah agak tinggi. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, kita kena pilih kerintangan yang okey, kita tak memerlukan apa kata panggil wayar yang agak panjang lah. Kita perlu wayar yang pendek. Okey, kita perlukan wayar yang pendek. Okey, so jawapan kat sini kita boleh tulis kerintangan sebab dia bagi nilai kat sini suhu 20 darjah Celsius. Agak pening kat sikit lah kat sini. Mana tadi pen? Okey, mana tadi? Okey, dah bagi sini kerintangan logam pada suhu 20 darjah Celsius. Sudah bagi dah rintangan logam pada 20 darjah Celsius. Okey, adalah 10 darab negatif 6 ohm cm. Kita masuk kat sini. Setiap 1 cm, okey, rintangannya adalah 1 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, pada suhu 20 darjah Celsius. Okey, saya ulang . Okey, kerintangan logam pada suhu 20 darjah Celsius. Okey, simbol rho kat sini ini adalah simbol kerintangan. Okey, so masuk kat sini. Pada 20 darjah Celsius, okey, setiap 1 cm okey akan menghasilkan 10 kuasa 6 ohm sebagai rintangan. Okey, itu maksudnya inilah 10 negatif 6 ohm cm. Maksudnya setiap 1 cm akan menghasilkan 10 kuasa negatif 6 ohm. Okey, pada suhu 20 darjah Celsius. Maksudnya 1.7 ini actually 1.7, 2.7, 6.9 dengan 20.6 ni sebenarnya kita boleh wakilkan sebagai panjang wayar lah. Okey, panjang wayar yang digunakan. Okey, so ini 1.7 cm, 2.7, 6.9, 20.6. Okey, so kamu pilihlah mana yang kamu rasa yang sesuai. Okey, seterusnya okey, kadar konduksi haba. Okey, kadar konduksi haba ni maksudnya dia merujuk kepada apa kita panggil tu? Kadar pengaliran haba lah. Okey, so of course lah kadar pengaliran haba. So kamu kena pilih sama ada yang tinggi ataupun kamu kena pilih yang rendah. So kamu nak buat dapur elektrik, so kamu rasa mana yang kamu nak? Yang tinggi ke atau yang rendah? Okey, dan kamu tulis kat sini. Okey, betul bagi tahu alasan kamu apa. Okey, kemudian takat lebur. Okey, takat lebur ini pun sama. Takat lebur kamu kena fikir, kamu nak takat lebur yang tinggi ke kamu nak takat lebur yang rendah. Okey, so pilih mana satu. So alasan dia apa? Okey, kalau ikut secara logiknya, kalau elemen pemanas ini kita guna takat lebur yang rendah, apa jadi pada elemen pemanas? Dia akan cair. So bila cair apa yang berlaku? Kamu kena beli baru ke ataupun mungkin dapur itu akan rosak. So dalam kes ini takat lebur kamu kena pilih takat lebur yang tinggi. Okey, takat lebur yang tinggi. Alasannya apa? Supaya sukar untuk melebur. Okey, seterusnya tengok sini kadar pengoksidaan. Okey, kadar pengoksidaan ni setakat ini menyebabkan pengaratan. So kalau kadar pengoksidaan itu rendah, dia sukar untuk berkarat. Kalau kadar pengoksidaannya tinggi, ianya mudah berkarat. Okey, so pilih mana satu kamu nak. Yang mudah berkarat ke yang tidak mudah berkarat? Okey, ikut logik mestilah kamu nak yang tidak mudah berkarat. Okey. Okey, so alasannya apa? Yang tu tadi saya dah. Okey, tidak mudah berkarat ataupun mudah berkarat. Okey. Alasan dia. Okey. So, macam tadi juga saya pilih. So, saya pilih apa? P ke Q ke R ke S. So, contohlah kalau saya kata saya pilih P. Okey, saya pilih P kerana salin balik. Okey, salinnya apa? Salin balik yang ini. Yang jawapan kamu kat sini pun boleh ataupun kamu salin balik yang luar. Okey.
So kalau saya akan tanya dalam jadual lah. Okay, saya pilih P kerana kerintangan logam pada suhu 20 darjah Celsius. Okay, rho per 10 kerintangan logam pada suhu 20 darjah Celsius ialah 1.7 darab 10 kuasa negatif 6 ohm sentimeter, kadar kondaksi haba adalah rendah, takat lebur adalah 1084 darjah Celsius dan kadar pengoksidaannya adalah tinggi. Okey, itu kalau saya cara jawablah. Okey, kalau kamu pilih Q, okey, salin balik semula sahaja semuanya. Okey, yang ada dalam jadual. Okey, so ini soalan cabaran abad ke-21. Ini adalah contoh soalan kertas 2 bahagian C. Ini baru betul. Ini contoh soalan bahagian pula. Soalan kertas 2 bahagian C. Okey, kenapa? Kalau kamu perasan, dia tak suruh kamu pilih. Dia bagi ciri-ciri, dia suruh kamu ubah suai. Kita nampak kat sini, ubah suai. So, bila ubah suai, ini adalah soalan bahagian C. Okey, kena ingat balik, saya dah bagi tahu itu, bahagian C bukan lagi soalan pilihan. Okey, ada satu soalan saja, wajib jawab soalan itu. Okey. Saya tengok soalan dia. Okey, Raja 7 menunjukkan satu unsur pemanas di dalam sebuah cairan elektrik. Anda dikehendaki untuk mengubah suai unsur pemanas itu supaya senang dibawa dan dapat mendidihkan air dengan lebih cepat serta lebih selamat. Okey, terangkan pengubah suaian berdasarkan aspek yang berikut dibagi 4. Bilangan lilitan, okey, ketepatan, diameter dan jenis bahan. Okey, biasanya kalau soalan macam ini, soalan pengubah suaian, biasanya dia akan minta 5 poin. Okey, kalau dibagi 4 poin, maksudnya kamu kena fikir satu lagi poin yang baru. Okey, di mana poin yang baru itu mesti, kalau boleh lah, mesti ada kaitan dengan 4 ini. Okey, salah satu daripada 4 inilah. Okey, kita tengok sini, bilangan lilitan. Okey, bilangan lilitan ini sama macam yang saya terangkan awal-awal tadi. So, bilangan lilitan kena banyak, kena rendah. Okey, bergantung pada alasan ni. Okey, alasannya adalah rintangan yang tinggi. Kita nak buat unsur pemanas. Unsur pemanas mesti mempunyai rintangan yang tinggi. So, kamu kena fikirlah bilangan lilitan. Kalau sedikit bilangan lilitan, maksudnya wayar itu pendek. Kalau bilangan lilitan itu banyak, maksudnya wayar itu panjang. Okey. Kemudian, yang kedua, ketumpatan unsur pemanas. So, unsur pemanas ini adalah dalam bentuk pepejal. Kalau kita tengok, unsur pemanas ini adalah dalam bentuk pepejal. Okey. So, kalau dalam bentuk pepejal, kalau dalam bentuk pepejal, ketumpatan unsur pemanas ini, kamu boleh pilih dua lah. Sama ada kecil atau besar. Okey. Sama ada kecil atau besar. Kalau ketumpatan unsur pemanas itu kecil, jadi alasannya ianya ringan. Kalau ketumpatan unsur pemanasnya tinggi, okay, dia jadi berat. So, kamu kena fikirlah nak buat cairan elektrik ni. Adakah kamu nak dia berat ataupun kamu nak dia ringan. Okay. Ketiga, diameter wayar gegelung. Okay, diameter wayar gegelung ini merujuk pada wayar elemen pemanas ni lah. Okay, seperti saya cakap tadi, okay, alasannya masih sama dengan alasan nombor 1, iaitu rintangan yang tinggi. So, kamu kena fikir diameter wayar gegelung ni perlu kecil ke perlu besar. Okay. Diameter wayar gegelung ni perlu kecil ke perlu besar. Okay. So, fikirlah mana kamu nak fikirnya. Okay. So, alasan kat sini masih lagi sama, iaitu rintangan yang tinggi. Okay. Kemudian soalan yang ciri yang keempat, dia kata jenis bahan. Okay. Jenis bahan. Okay. Kalau saya biasa saya nasihat abang-abang kamu. Okay. Kalau jenis bahan ni, elakkan kamu fikir bahan lah. Okay. Sebab biasanya melainkan kalau soalan dah bagi. Dalam kes ni soalan tak bagi pun jenis bahan itu apa. Okay, kalau dia tak bagi, saya galakkan sangat kamu elak bagi bahan. Okay, sebab kadang-kadang macam-macam pelik bahan kamu bagi. Aluminium lah, kuprum lah, apalah. Okay, tapi sebenarnya kalau buat unsur pemanas, bahan paling sesuai adalah nikrom. Okay, bahan paling sesuai adalah nikrom. Okay. Apa alasan kat dia kat sini? Okey, rintangan yang tinggi. Kalau kamu perasan, ada 3 benda sekarang rintangan dah tinggi. Rintangan tinggi, ini rintangan tinggi. Ini pun alasan dia rintangan tinggi. Ini pun alasan dia rintangan tinggi. So, tak ada masalah. Kamu jangan risaulah. Okey. Nah, kalau kita tengok sini 1, 2, 3, 4. Kita baru dapat 4. So, kalau ini betul semua, kamu baru dapat 8 markah. Kamu kurang 2 markah lagi. So, kamu kena fikirkan satu lagi alasan dekat sini. Alasan. Satu lagi ciri-ciri dan juga alasan dia. Okay. So, make sure alasan yang kamu pilih last ini mesti ada kaitan jugalah dengan yang atas. Salah satu daripada. Tapi kalau kita tengok bilangan lilitan, okay, dia ada satu jawapan je.
atau bilangan litan satu jawapannya. Bilangan litan sedikit ataupun bilangan litan banyak. Ketepatan pun ada satu jawapannya, tinggi atau rendah kena pilih. Dan meter wayar pun sama, ada tinggi ada rendah kena pilih salah satu. Yang mana boleh banyak bahan, yang mana boleh banyak ciri-ciri adalah bahan ni. Okey, bahan ni. Sebab tu saya suruh elakkan, kalau kamu nak elakkan bagi tahu jenis bahan. Okey, adalah lebih bagus bagi saya kalau kamu tulis ciri-ciri bahan. Okey, ciri-ciri bahan tanpa perlu namakan bahan itu. Okey, tanpa kamu perlu namakan bahan itu. Okey, contoh kat sini saya bagi, kalau kamu tak nak tulis nichrome tadi saya bagi nichrome kan, kamu tak nak tulis nichrome misalnya. So kamu boleh tulis bahan yang mempunyai takat lebur yang tinggi atau rendah. Okey, perasan tak macam yang sebelum ini. Okey, tinggi atau rendah. Apa alasan dia? Kalau kamu ambil, patutnya alasan kamu adalah bahan yang mempunyai takat lebur yang tinggi. So, alasannya adalah kurang melebur. Okey, boleh juga pakai. Itu yang pertama. Yang keempat, yang kelima, bahan yang mempunyai kadar pengaratan yang rendah. Okey, bahan yang mempunyai kadar pengaratan yang rendah. Alasannya tahan lama ataupun tidak berkarat. Okey, so mana-manalah. Okey, tapi saya tak galakkanlah sangat. Sebab kalau diminta bahan, okay, kalau dapat bahan ni, kamu kena ingat, bagi ciri-ciri bahan. Jangan bagi bahan. Kalau kamu bagi bahan, percayalah cakap saya, mengarut macam-macam bahan kamu pakai. Okey, kadang-kadang tak logik. Okey, kadang-kadang tak logik. So, elakkan guna bagi nama bahan. Okey, beritahu ciri-ciri bahan. Ciri-ciri bahan ni yang boleh tolong kamu dapat 10 markah. Okey. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So, saya harap kamu fahamlah. Okey, ingat balik, refresh balik otak kamu macam mana kamu nak jawab soalan esei bahagian B dengan juga bahagian C. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.